Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Afiq bin Muhammad Suhaimi. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan dan berkongsikan tentang tajuk kesan kesihatan mental rakyat Malaysia ketika berada dalam pandemik wabak COVID-19. Apabila seseorang itu diuji dengan status positif COVID-19 atau terperangkap di dalam rumah akibat Perintah Kawalan Pergerakan atau lebih sinonim dipanggil PKP, ianya boleh memberi kesan kepada kesihatan mental kita. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, sesetengah individu berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesihatan mental serta kemurungan ketika berada di dalam keadaan stres yang melampau dan isolasi daripada rangkaian sokongan keluarga atau sahabat handal. Mereka yang positif COVID-19 misalnya bukan sahaja diuji dengan fizikal, malah mereka boleh dibebani dengan gejala atau masalah emosi dari aspek sosial, aspek psikologikal. Misalnya, mereka mungkin akan mengalami rasa cemas, takut, sedih, murung dan sebagainya. Tambahan pula, mereka yang tidak bernasib baik dijangkiti COVID-19 akan menjadikan mereka mengalami post-stress traumatic disorder (PSDT), iaitu trauma terhadap pandangan serong orang ramai. Mereka akan berhadapan dengan emosi ketakutan, risau, bimbang dan kemurungan yang mungkin akan menimbulkan rasa ingin bunuh diri. Tahap kesihatan mental rakyat Malaysia kini berada dalam keadaan yang sangat membimbangkan apabila banyak kes-kes bunuh diri semakin kerap dilaporkan di media. Antara faktor utama yang menyumbang kepada masalah tersebut adalah krisis keuangan, tiada pekerjaan, tekanan pekerjaan, masalah keluarga dan persekitaran. Baru-baru ini, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mendedahkan sebanyak 91.2% adalah daripada lebih 100,000 panggilan diterima daripada talian bantuan sokongan psikososial memerlukan sokongan emosi dan kaunseling. Perubahan tingkah laku juga merupakan salah satu perkara yang kita boleh lihat untuk mengetahui sama ada seseorang itu memiliki kesihatan mental yang baik atau tidak. Perubahan tingkah laku seseorang dapat dilihat dari ekspresi wajahnya yang sentiasa kelihatan sedih dan murung. Contohnya, mereka berkelakuan pelik di pejabat dan kadang-kadang a bit funny atau kelakar. Ada kalanya mempunyai tanda mencederakan diri sendiri, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Selain itu, perubahan tingkah laku juga dapat dikesan dengan hilangnya minat untuk melakukan aktiviti kebiasaan yang dilakukan. Kesukaran
Seterusnya, kesukaran untuk tumpukan perhatian dan melakukan tugas harian kerana individu tersebut terlalu memikirkan perkara negatif dalam masalah yang dihadapi. Individu yang mengalami kemurungan biasanya akan mengasingkan diri mereka daripada orang sekeliling seperti keluarga atau rakan. Hal ini kerana mereka ingin masa bersendirian dan tidak mahu orang lain risaukan mereka. Berdasarkan statistik Kajian Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan NHMS pada tahun 2019, hampir 1/2 juta penduduk di negara ini mengalami kemurungan yang merangkumi 2.3% rakyat negara ini berusia 16 tahun ke atas mengalami masalah kesihatan mental. Kementerian Kesihatan KKM pula menerusi talian bantuan sokongan psikososial turut memaklumkan menerima sebanyak 122,328 panggilan sejak 1 Januari hingga 18 Jun 2021, membabitkan kehilangan pekerjaan dan pendapatan hilang tempat bergantung, masalah rumah tangga dan tekanan ketika bekerja dari rumah. Selain mengasingkan diri, ada juga yang bertindak di luar kawalan seperti bertindak agresif dan abusif terhadap diri sendiri atau orang sekeliling. Perkara tersebut berlaku di luar kesedaran mereka dan mereka tidak dapat mengawal diri seperti berhalusinasi. Isu bunuh diri boleh dikatakan perkara tabu di negara ini dan amat jarang dibincangkan secara terbuka. Namun, peningkatan ketara kes itu merentasi semua kaum mutakhir ini yang diyakini ada kaitan dengan pandemik COVID-19. Menuntut semua pihak membuka mata. Apatah lagi, tidak ada tanda-tanda penularan pandemik itu akan reda dalam masa terdekat, sedangkan sebahagian besar rakyat kini makin lesu payah untuk terus mendebani cabaran yang dibawa COVID-19 sejak awal tahun lepas, khususnya membabitkan kelangsungan hidup mereka. Pandemik ini menyebabkan sebahagian daripada kami menghadapi kesukaran untuk kekal stabil dari segi emosi kerana beban mental yang dipikul semakin bertambah, terutamanya kepada pelajar dan yang kehilangan pekerjaan serta sumber pendapatan daripada pandemik COVID-19. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, baru-baru ini Malaysia merekodkan 468 kes bunuh diri dalam tempoh Januari hingga Mei tahun ini berbanding 631 kes sepanjang tahun lepas. Dalam tempoh 3 bulan pertama tahun ini, sebanyak 336 kes bunuh diri dilaporkan oleh pihak polis, atau secara purata kira-kira 4 kes bunuh diri dilaporkan berlaku setiap hari dalam tempoh berkenaan. Seterusnya, gangguan tidur atau insomnia dan selera makan juga dapat terjadi kepada mereka yang mengalami kemurungan. Hal ini kerana otak mereka sentiasa aktif, seperti memikirkan sesuatu selain badan dan otak tidak berada dalam keadaan tenang. Seterusnya, kecenderungan untuk menyalahgunakan alkohol dan dadah. Hal ini berlaku kerana mereka berfikir itu adalah jalan yang paling mudah untuk menghilangkan masalah yang difikir kerana dadah dan alkohol dapat menghayalkan dan menenangkan, serta mereka dapat melupakan masalah yang difikirkan untuk masa yang singkat. Akan tetapi, ia boleh membahayakan diri mereka serta membunuh diri mereka untuk jangka masa yang panjang maupun jangka masa yang pendek. Hal ini tidak dapat menghilangkan masalah kerana ia hanya boleh dilupakan untuk jangka masa yang sebentar. Akan tetapi mereka akan tetap memikirkannya di kemudian hari. Untuk kesimpulannya, marilah kita amalkan dan sebarkan tips untuk mengatasi masalah kesihatan mental di negara kita agar kita semua dapat hidup dengan selamat dan
selamat tidak kira dari segi fizikal dan mental terutamanya. Hal ini sekiranya kita mempunyai kesihatan yang baik, kita akan dapat melakukan aktiviti harian dalam norma baru dengan baik tanpa sebarang masalah. Sekiranya terdapat ahli keluarga atau sahabat kita yang mengalami masalah kesihatan mental yang melampau maupun tidak, kita sewajarnya kita segeralah membantu mereka dengan sebaik mungkin agar masalah tersebut dapat dibendung dengan cepat dan efisien, agar mereka tidak melakukan perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Ikram Hakim bin Zulkifli. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk isu kesihatan mental rakyat Malaysia ketika pandemik COVID-19. Jadi poin saya adalah keinginan rakyat Malaysia untuk membunuh diri ketika tertekan menghadapi pandemik COVID-19 ini. Jadi negara Malaysia telah mencatatkan kes angka bunuh diri sebanyak 638 kes pada Januari hingga Julai 2021. Jadi ia menunjukkan peningkatan sebanyak 143% berbanding dengan tahun 2020. Jadi kes bunuh diri ini meningkat pada masa pandemik COVID-19 lah. Bunuh diri ini dalam Islam sangat dilarang kerana perbuatan ini mencemarkan nama suci agama Islam itu sendiri. Jadi kalau kita tengok dalam firman Allah, sesungguhnya Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Jadi bermaksud dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan ia maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau kita tengok antara sebab-sebab terjadinya perkara bunuh diri ini dalam masyarakat di Malaysia adalah disebabkan satunya adalah tekanan kehilangan sumber kewangan. Jadi kita tahu ketika pandemik ini majikan banyak yang mengurangkan pekerja oleh sebab SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan yang harus dipatuhi. Jadi majikan ni tidak mahu menanggung kerugian menggaji pekerja yang tidak dapat bekerja di kedai, malahan turut harus bekerja di rumah sahaja ketika pandemik COVID-19. Sebab seterusnya adalah depresi, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil depress. So depresi ni adalah salah satu penyakit mental yang terkenal di Malaysia. Namun gejalanya agak macam sukar atau sulit dikenali atau disedari. Selalunya seorang menyedari ada sesuatu yang tidak kena dengan dirinya, tapi ia tidak tahu cara untuk keluar daripada masalah itu. Begitu juga ketika seseorang murung dan selalu menutup diri. Kadang orang-orang berpendapat itu adalah karakter orang tersebut, ataupun karakter seorang yang pemalas ataupun pendiam, bahkan karakter orang yang tidak pandai bergaul. Jadi depresi ni juga sering membuat seseorang mempunyai fikiran bahawa tidak ada orang yang sayang terhadap dia. Jadi dia membuat kesimpulan untuk membunuh diri yang menjadi jalan pintas pada dia. Jadi bila ia mati, tidak ada orang yang akan rugi ataupun menyesali. Itu adalah fikiran-fikiran orang yang mengalami penyakit ataupun kita panggil simptom-simptom depresi. Jadi setiap permasalahan, cabaran, ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada rahmat dan juga jalan penyelesaiannya. Jadi antara langkah pencegahan daripada perbuatan bunuh diri ini adalah kita haruslah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kehidupan di dunia ni adalah hanyalah sementara. Tak ada yang kekal melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk diuji dan bukan sahaja tempat untuk beristirahat, dan seseorang itu dikurniakan Allah dengan banyaknya ilmu, harta dan kebahagiaan. Namun ia tetap merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya seseorang perlu kembali kepada Allah dengan membetulkan keimanannya agar ia bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mengharapkan daripada orang-orang lain. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk berusaha mencari penyelesaian kepada masalah kita. Jadi kita sebagai manusia, kita perlulah berjumpa dengan pakar kesihatan. Tidak dinafikan ketika kita menghadapi sebarang masalah, kita haruslah bertanya ataupun berjumpa dengan pakar-pakar yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang seperti kalau kita mempunyai masalah dalam depres, kita perlulah berjumpa dengan doktor pakar mental. Jadi ini kerana dengan bertanya membolehkan kita menghilangkan keraguan kita. Jadi firman Allah di dalam surah Al-Nahl ayat 43, oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang berpengetahuan dan jika kamu tidak mengetahuinya. Jadi dalam kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sesekali kita lupa untuk mengambil sebarang pendekatan yang dibenarkan syarak, agar masalah tidak ditambah dengan masalah yang lain. Jadi kesimpulan saya pada pembentangan saya pada kali ini adalah kita haruslah sentiasa meletakkan harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita haruslah redha di atas segala perbuatan ataupun perkara yang berlaku. Sesungguhnya Allah tidak menguji hamba-Nya melainkan semampu dengan dirinya. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aslam bin Muhammad Rafi. Saya dari kelas D2 BA 492A. Hari ini saya ingin membahaskan ataupun mengupas satu isu yang menjadi fenomena pada hari ini, iaitu isu kesihatan mental rakyat Malaysia ketika pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 secara amnya memberi impak yang amat besar terhadap kesihatan mental setiap individu di seluruh dunia. Tidak terkecuali juga rakyat di negara kita, Malaysia. Jika dilihat, isu kesihatan mental kini telah menjadi satu pandemik senyap ataupun boleh dikenali sebagai silent pandemic. Malah Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO juga telah turut menjangkakan akan berlakunya pandemik kesihatan mental disebabkan oleh wabak COVID-19 ini. Jika sebelum berlakunya pandemik, kajian morbiditi kebangsaan pada tahun 2019 menunjukkan kira-kira 2.3% rakyat Malaysia ataupun 0.5 juta mengalami gejala kemurungan. Dijangkakan terdapat peningkatan kepada kes-kes kemurungan serta keresahan yang akan berlaku selepas pandemik berlaku. Ia disebabkan berlakunya banyak perubahan dan tekanan dalam kehidupan yang dialami oleh hampir setiap individu di negara kita. Perlu diingatkan bahawa COVID-19 bukan sahaja fenomena perubatan, malah ia mempunyai banyak impak dari segi ekonomi dan perubahan rutin harian masing-masing. Wabak ini telah menimbulkan banyak ketidaktentuan tentang masa harapan sekaligus mencetuskan kegelisahan yang ketara dalam kalangan rakyat di negara kita. Dijangkakan bahawa terdapat beberapa isu yang akan dihadapi apabila kita beralih kepada fasa endemik.
Ini kerana kita masih belum bebas sepenuhnya walaupun terdapat kelonggaran yang dibenarkan seperti merentas negeri serta memulakan sesi persekolahan. Dan terdapat kekangan serta limitasi yang masih perlu kita lalui saban hari. Ini menyebabkan berlakunya tekanan yang kronik atau stres berterusan, terutamanya disebabkan faktor berikut. Yang pertama adalah peralihan rutin bagi mereka yang sebelumnya bekerja dari rumah serta kanak-kanak sekolah di mana mereka mungkin akan mengalami masalah menyesuaikan diri untuk kembali bersekolah disebabkan perubahan jadual, suasana dan gaya hidup setelah sekian lama. Yang kedua, keperluan untuk terus mengekalkan SOP. Ini memerlukan daya kawalan diri serta disiplin yang tinggi. Penjagaan jarak, pemakaian pelitup muka masih lagi perlu diamalkan. Pelaksanaan ujian mandiri untuk COVID-19 juga telah disarankan bagi mereka yang mempunyai gejala atau berisiko. Namun apabila kelonggaran diberikan, mungkin sukar untuk kita terus mengamalkan langkah sebegini. Stres yang berterusan boleh meningkatkan risiko kecelaruan, keresahan serta kemurungan. Oleh itu, perlu persediaan mental yang rapi serta mekanisme untuk meningkatkan ketahanan diri sebagai langkah pencegahan COVID-19. Jadi, apakah langkah-langkah ataupun persediaan yang perlu kita buat untuk menangani COVID-19 ini? Terdapat beberapa persediaan mental bagi kita nak tingkatkan ketahanan diri kita pada pandemik COVID-19 ini. Yang pertama adalah penjagaan diri yang baik atau self-care adalah sangat penting. Pastikan anda makan secara tetap dan seimbang dan juga melakukan senaman ataupun fizikal. Tidur juga perlu secukupnya. Mengurangkan penggunaan minuman yang mengandung kafein. Anda juga perlu menjadualkan waktu khusus untuk bersenam, beriadah dan melakukan hobi. Yang kedua adalah memastikan jadual harian yang teratur setiap hari. Ini nak memudahkan kita kembali kepada rutin serta mengekalkan motivasi kita. Urus masa perlu bijak dan tentukan keutamaan anda setiap hari. Yang ketiga adalah pastikan untuk mendapatkan rehat serta melakukan teknik relax. Ia penting bagi kita. Sebenarnya perlulah rancang serta ambil masa bercuti untuk menenangkan minda kita. Yang keempat adalah teruskan untuk berhubung dengan rakan serta keluarga dengan berkongsi cerita atau kebimbangan yang dihadapi. Kita perlu kekalkan suasana harmoni dan positif dalam kalangan keluarga kita. Yang kelima adalah jalankan aktiviti keagamaan serta kerohanian sama ada secara individu atau bersama keluarga kita. Aspek spiritual telah dikenal pasti sebagai salah satu komponen yang penting untuk mengurangkan tekanan. Yang keenam adalah berikan sokongan dan bantuan kepada orang lain yang memerlukan mengikut kemampuan diri. Melakukan kebaikan serta perkara yang positif boleh mendatangkan rasa gembira dalam diri seseorang. Yang seterusnya, refleksi diri serta ambil maklum sekiranya terdapat perubahan pada emosi serta tingkah laku anda. Ambil langkah pencegahan sekiranya ia berlaku dan dapatkan rawatan awal. Yang seterusnya, teruskan mengamalkan pematuhan kepada SOP. Kesimpulannya, persediaan mental serta penjagaan diri yang baik adalah amat penting dalam menghadapi fasa pandemik bagi mengelakkan berlakunya gejala stres yang berlarutan. Ini akan mencegah daripada berlakunya gejala penyakit mental, terutamanya kecelaruan, keresahan dan kemurungan. Saya rasa sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.